KPM. Assalamualaikum Kak Liza. Waalaikumsalam Farisha. Kak Liza, boleh awak terangkan dekat saya tentang ayat Makkiyah dan Madaniyah? Boleh. Ayat Madaniyah dimulai dengan lafaz Ya ayyuhallazina amanu yang bermaksud wahai orang-orang beriman. Contohnya Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat Madaniyah ini menceritakan tentang ibadah, jenayah dan munakahat. Serta ayat ini panjang Tuan Farisha. Ayat ini juga menerangkan tentang kebenaran untuk berjihad. Wah, terima kasih. Saya dah faham tentang ayat Madaniyah. So, sekarang ni saya nak apa pula tentang ayat Makkiyah? Ayat Makkiyah pula dimulai dengan lafaz Ya ayuhan nas yang bermaksud wahai manusia. Kenapa dia dimulakan dengan Ya Ayuhan Nas? Kerana pada ketika itu, ramai lagi umat manusia yang masih berpeluk Islam. Jadi, lafaz ini digunakan untuk menarik ramai umat manusia memeluk Islam. Ayat ini terdapat ayat sajadah dan juga huruf hijaiyah. Contohnya, Alif, Lam, Mim, Ra. Ayat Makkiyah ini menerangkan tentang kisah para Nabi dan umat terdahulu. Awak sudah faham, Farisha? Dah Kak Liza. Terima kasih Kak Liza kerana kongsikan ilmu awak dengan saya. Sama-sama. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Syafiqah Hanafiah dalam slot menengah atas pada hari ini. Menariknya, murid-murid kita nak belajar hari ini mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah dengan topik kita yang lebih khusus ayat Makkiyah dan Madaniyah. Tapi sebelum tu, siapakah guru yang akan mengajar kita pada hari ini? Jom kita lihat profil guru. Baik, bersama dengan kita di studio, guru kita pada hari ini, Ustaz Muhammad Nazar Muhammad Yusof daripada SMK Agama Segamat, Johor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar hari ini? Alhamdulillah sihat. Syafiqah sihat hari ini? Sihat sangat-sangat hari ini. Alhamdulillah. Jadi, hari ini Ustaz, bukan saya je tak sabar nak mendengar penjelasan Ustaz berkenaan dengan ayat Makkiyah dan Madaniyah. Tapi murid-murid kita di rumah pun sama nak dengar penjelasan mengenai dengan ayat Makkiyah dan Madaniyah. Mungkin Ustaz boleh mulakan kelas kita pada hari ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Terima kasih kepada Syafiqah. Yang dikasihi murid di rumah sekalian dan juga sedang penonton, alhamdulillah bersiaran kita lagi pada hari ini untuk kita sama-sama mendalami satu mata pelajaran yang penting, iaitu pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, dan di depan Syafiqah, kita dah tengok kat situ bahawa pada hari ini kita akan mempelajari satu bidang daripada 6 bidang yang kita akan belajar dalam bidang ulum Al-Quran. Untuk pendidikan Quran Sunnah, kita ada 6 bidang Syafiqah. Yang pertama ialah bidang pengajian Al-Quran. Kita ada ulum Al-Quran, kita ada akhlak Islamiah, kita ada pengajian Al-Hadis, kita ada ulum Al-Hadis dan akidah Islamiah. Dan hari ini topik kita, bidang kita ialah ulum Al-Quran. Jadi itulah dia yang dikatakan ayat Makkiyah dan Madaniyah. Di situ kita akan belajar. Okey, seterusnya sebelum tu Syafiqah, kita tengok kepada format peperiksaan kita untuk SPM bermula tahun lepas, iaitu format yang baru, KSSM. Kita ada 2 bidang, bahagian A dan bahagian B Syafiqah. Jadi untuk bahagian A ialah 20 soalan objektif pelbagai bentuk nama dia. Kemudian jawab semua 20 markah nilai dia. Maknanya satu soalan satu markah. Dan bahagian B pula ialah 4 soalan, iaitu 4 soalan besar. Satu soalan itu 20 markah. Okey, jawab semua sekali, jumlah dia 80 markah. Jadi 80 tambah dengan 20 bersama 100/100. Tempoh dia 2 jam 30 minit dan wajaran SPM yang diambil markah dia untuk wajaran dia 80% sahaja. 20 lagi pada bahagian ujian lisan, itu kertas yang kedua. Jadi kita akan bincangkan pada ini kertas yang pertama. Okey. Ustaz, saya nak tanya sikit je lah Ustaz. Sebenarnya kalau antara bahagian A dengan bahagian B tadi tu, mana yang murid-murid boleh skor Ustaz lebih lagi? Bahagian B.
Bahagian subjektif boleh skor kerana kita akan belajar, mengkaji, menghafal satu persatu. Jadi kena fokus pada bahagian B lah, pada bahagian B. Okey. Baik, seterusnya untuk bidang hari ini iaitu ayat Makkiyah dan Madaniyah. Dalam standard kandungan kita ialah kita dapat ataupun boleh dapat memahami kepentingan mempelajari ayat Makkiyah dan Madaniyah dengan menjadikannya panduan dalam memahami kandungan Al-Quran. Jadi tujuan kita belajar, kita faham ayat Makkiyah, ayat Madaniyah dan digunakan dalam kehidupan kita seharian ketika kita membaca Quran, kita memahami maksud tafsir Quran dan sebagainya kan, kita dapat dengan detail dengan lebih baik. Okey. Baik, seterusnya di antara objektif kita pada hari ini, di akhir PDPC kita Syafiqah dan murid sekalian, murid dapat menyatakan pengertian ayat Makkiyah dan Madaniyah. Nombor 2, murid dapat menjelaskan perbezaan ciri-ciri ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Yang ketiga, murid dapat menilai kepentingan mempelajari ayat Makkiyah dan Madaniyah. Dan yang terakhir, murid dapat mencadangkan usaha-usaha dan tindakan untuk menggunakan ayat Makkiyah dan Madaniyah sebagai panduan dalam memahami kandungan Al-Quran. Itulah 4 tujuan kita ber-PDPC pada hari ini. Okey. Baik. Pertama sekali, mukadimah dia. Okey, Al-Quran turun selama 23 tahun secara beransur-ansur Syafiqah. Dan murid-murid sekalian, jadi beransur-ansur itu ialah maksud dia tak sekaligus. Kenapa? Tujuannya untuk memudahkan kita umat Islam untuk memahami Al-Quran, menghafal dan mengamalkan dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi beransur-ansur itu pertama sekali memang perintah Allah Ta'ala kepada kita. Satu. Yang kedua, berdasarkan peristiwa yang berlaku. Contohlah berkaitan kes berzina contohnya kan, turun ayat berkaitan zina, mencuri berkaitan mencuri berdasarkan peristiwa. Ataupun yang ketiga, berdasarkan kepada pertanyaan para sahabat. Jadi sebab itulah ia turun beransur-ansur memudahkan kepada kita umat Islam untuk memahami, untuk menghafal, untuk menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi 23 tahun tempoh yang lama. Dan 23 tahun itu ialah 13 tahun di Mekah. 13 tahun di Mekah, iaitu bermula pada 17 Ramadan ketika itu Rasulullah SAW berumur 40 tahun. Itulah yang berlaku kepada Al-Quran kita. Okey. Dan di Mekah 10 tahun. Di Madinah ialah 10 tahun. Jadi 13 di Mekah tambah 10 tahun di Madinah bersamaan 23 tahun. Itulah tempoh Quran diturunkan kepada kita hinggalah lengkap kepada kita pada hari ini kita baca itu berdasarkan tempoh tersebut. Okey. Baik. Seterusnya nombor 2. Sebahagian ayat turun di Mekah dan sebahagian lagi di Madinah. Di tempat lain juga ada semasa Rasulullah SAW dalam perjalanan ataupun seumpamanya. Jadi sebahagian ayat turun di Mekah. Mungkin ketika itu Rasulullah di Mekah dan sebagainya. Kemudian Rasulullah di Madinah, sebahagian daripadanya. Dan mungkin di antara, bukan di Mekah dan bukan di Madinah pun diturunkan juga berdasarkan kepada peristiwa yang berlaku dan sebagainya. Jadi benda itu berlaku kerana beberapa perkara tadi itulah. Pertanyaan para sahabat, perintah Allah Ta'ala dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ulama telah membahagikan ayat-ayat dan surah-surah Al-Quran kepada Makkiyah dan Madaniyah. Jadi bila ulama-ulama berkaitan Al-Quran, berbincang dan sebagainya, mereka telah mengkaji di dalam Al-Quran itu ada ayat Makkiyah, ayat Madaniyah supaya memudahkan kepada kita umat Islam untuk memahami. Kenapa? Kerana dalam ayat Makkiyah ada cara berbeza. Dalam ayat Madinah ada cara berbeza dalam berdakwah kepada umat Islam ataupun kepada yang bukan Islam. Sebab itulah satu kajian perlu dilakukan untuk memudahkan kepada kita belajar, mengkaji, memahami, mendalami Al-Quran itu sendiri. Yang mana Quran merupakan panduan utama kepada umat Islam. Semua perkara ada di dalam Al-Quran. Jadi kita perlu kajian tersebut. Itu di antara perkara yang perlu kita tahulah. Jadi bila kita baca Quran, kita tahu, oh ini surah Makkiyah. Biasanya ada tanda apa Syafiqah kalau perasan dekat depan tu? Dia ada tanda juga surah Makkiyah. Ya, surah Makkiyah, surah Madan. Jadi kita tahu
secara automatiknya kita tahu. Jadi itu ialah surah yang turun di Mekah. Ini surah yang turun di Madinah. Jadi memudahkan kepada kita untuk memahamilah secara tak langsung tentang mukadimah sebelum kita mendalami lebih mendalam tu, tahu oh ini turun di Mekah, ini turun di Madinah dan sebagainya. Itu dia penjelasan daripada guru kita berkenaan dengan mukaddimah ayat makiyah dan juga ayat madaniyah, Ustaz. Ya. Baik, itu dia. Mungkin banyak lagi kita nak belajar, tapi sebelum tu kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Bersama dengan kami di slot menengah atas Didik TV KPM, dan hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah dalam Ulumul Quran berkenaan dengan ayat makiyah dan madaniyah. Jadi Ustaz, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar? Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Syafiqah dan murid sekalian. Untuk slot hari ini kita akan belajar terus ialah pengertian ayat makiyah dan ayat madaniyah. Murid sekalian, kita ada 3 maksud makiyah dan madaniyah. Yang pertama dari segi masa, yang kedua dari segi penduduk, yang ketiga dari segi tempat. Okey, sama-sama kita mendalaminya. Yang pertama sekali, pengertian dari segi masa, iaitu makiyah, ayat yang diturunkan sebelum hijrah walaupun diturunkan di Madinah. Maksudnya Syafiqah, walaupun ayat tersebut turun di Madinah, tetapi sebelum 1 hijrah, bermaksud dikatakan ayat makiyah. Jadi kat situ separuh dah kat situ, sebelum hijrah namanya ayat makiyah. Okey. Yang kedua, ayat madaniyah. Madaniyah ialah ayat yang diturunkan selepas hijrah walaupun diturunkan di Mekah. Sebaliknya pula, maknanya bila dah masuk je hijrah, walaupun di Mekah turunnya, tetap dinamakan ayat madaniyah. Jadi itulah maksud yang pertama dari segi masa. Sebelum hijrah nama dia makiyah, selepas hijrah nama dia madaniyah. Jelas yang pertama, Syafiqah? Jelas sangat-sangat. Okey, terima kasih. Ustaz harap murid kat rumah pun jelas Pertama berkaitan dari segi masa. Sebelum nama dia ayat makiyah, selepas hijrah nama dia ayat madaniyah. Okey, kita pergi yang kedua. Yang kedua ialah dari segi penduduk, iaitu ayat makiyah, ayat yang ditujukan kepada penduduk yang duduk di Mekah seperti kawasan sekitarnya lah, seperti di Mina, di Arafah, Hudaibiyah dan sebagainya. Penting di kawasan Mekah itu. Jadi tujuannya kepada penduduk di Mekah. Itu nama dia ayat makiyah dari segi penduduk. Yang kedua, kalau madaniyah pula ialah ayat yang ditujukan kepada penduduk di Madinah. Contohnya di Badar, Uhud dan sebagainya, di sekitarnya lah maksud dia kan. Jadi itulah dia dari segi penduduk pula. Maksud dia kalau dekat Mekah nama dia ayat makiyah untuk penduduk sekitar Mekah saja. Kalau madaniyah untuk penduduk Madinah saja, nama dia ayat madaniyah. Itu maksud dari segi penduduk pula. Baik. Okey. Dan yang ketiga ialah dari segi tempat, iaitu kalau ayat makiyah, ayat yang diturunkan di Mekah walaupun diturunkan selepas hijrah. Dari segi tempat, iaitu makiyah, ayat yang diturunkan di Mekah walaupun diturunkan selepas hijrah. Lebih kurang sama dengan masa tadi kan? Tetapi betul, cuma ini dari tempat saja. Okey, madaniyah pula ayat yang diturunkan di Madinah walaupun ditujukan ataupun diturunkan sebelum hijrah. Jadi kita tahulah kalau turun di Mekah walaupun diturunkan selepas hijrah, nama dia ialah ayat makiyah. Kalau selepas hijrah ayatnya madaniyah. Jadi itu dari segi tempat, iaitu yang pertama tadi masa, yang kedua ialah kumpulan sasaran, yang ketiga ialah tempat dia. Okey, dari segi tiga-tiga tempat ini agak mana yang paling tepat, Syafiqah? Okey, kita tengok sama-sama. Kita tengok satu. Pengertian yang paling tepat ialah dari segi masa, iaitu dikira menyeluruh dan merangkumi semua ayat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita bayangkan murid sekalian. Maksud dia bila sebelum hijrah
Semua ayat yang turun kepada Rasulullah kita kumpulkan. Kira macam separuh lah. Betul tak Syafiqah? Betul. Sebelum hijrah dikumpulkan, dinamakan ayat Makkiyah. Okey, satu part dekat situ kan. Okey, yang kedua selepas hijrah, semua dikumpulkan selepas hijrah di Mekah ke, di Madinah ke, nama dia ayat Madaniyah. Jadi bila disatukan dia menjadi sebuah Al-Quran. Sebab itulah maksud dari segi masa itu paling tepat. Paling tepat. Kerana apa? Kalau berdasarkan penduduk tempatan kan, tadi Mekah kan, ada juga ayat Quran yang turun di luar kota Mekah. Jadi dia macam letak kat mana? Ataupun dekat Madinah. Ada yang turun di luar daripada kota Madinah ataupun ke sekitar. Jadi letak kat mana dia tak menyeluruh. Tetapi kalau berdasarkan masa, sebelum nama dia Makkiyah, selepas nama dia Madinah disatukan menjadi Al-Quran. Maka itu yang paling tepat. Baik. Jadi Ustaz Arab jelas berkaitan masa ni. Jadi kalau dalam peperiksaan, kita tengok soalannya Syafiqah sebelum tu tengok surah dalam Al-Quran ada 114 surah. Surah Makkiyah ada 82, surah Madaniyah ada 20 yang disepakati oleh para ulama. Okey. Surah Makkiyah biasanya Ustaz akan terangkan kepada murid-murid, biasa menggunakan nama-nama nabi. Nabi Yusuf, Nabi Hud, okey, Nabi Yunus, Ibrahim, Nabi Nuh, Luqman, Maryam, yang ada nama-nama tu merupakan surah Makkiyah. Dan surah Madaniyah biasanya panjang seperti Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, yang mana dia menceritakan tentang hukum hakam. Jadi perlukan ayat yang panjang. Jadi kita tahu yang panjang itu ayat Madaniyah. Okey, manakala ada 12 surah yang diperselisihkan seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Qadru, An-Nas, yang mana ulama ni tak pasti nak letakkan kat mana sebab isi dia ada mengajak kepada Islam, ada menerangkan tentang hukum hakam dan sebagainya, dan tak tahu. Maksud tak jelas kat mana. 50-50 lah bila dikaji tu 50. Jadi diletakkan, diperselisihkan. Jadi itulah yang disepakati ada 82 Makkiyah, 20 Madaniyah dan 12 diperselisihkan. Keseluruhannya 114 surah di dalam Al-Quran. Okey. Contoh soalan Syafiqah yang simple dan mudah untuk kita faham, iaitu nyatakan pengertian ayat Makkiyah yang paling tepat, 2 markah. So bila 2 markah, pelajar hanya perlu mengingat sahaja, nyatakan, sebutkan macam tu kan. Jadi kalau Syafiqah ingat tadilah yang paling tepat berdasarkan apa maksud yang paling tepat? Kalau yang Syafiqah ingat, yang paling tepat adalah berdasarkan masa. Ya, betul. Tepat maksudnya sekali. Contohnya ayat Makkiyah dia mesti turun sebelum hijrah. Ya. Walaupun diturunkan di Madinah. Ya. Dan kalau ayat Madaniyah dia diturunkan selepas hijrah walaupun diturunkan dekat Mekah. Tepat sekali. Jadi 2 markah. Okey. Tahniah. Jadi asasnya pelajar kena ingat masa itu yang paling tepat. Jadi bila kita nak buat ayat, macam ni ayat dia. Pertama Syafiqah dan murid sekalian, mukadimah soalan mesti ada dalam peperiksaan kita. Jangan tiba-tiba jawapan saja sebab guru pun kadang-kadang manusia biasa. Kadang soalan mana ni kan? Jadi kena tulis isi soalan. Pengertian ayat Makkiyah yang paling tepat ialah itu ialah mukadimah kepada soalan. Okey. Kemudian jawapannya ayat dan surah yang diturunkan sebelum hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Jadi jawapan itu tepat, dapat 2/2 markah. Jadi untuk setiap soalan, Ustaz nak pesan daripada sekarang, pastikan ada isi soalan. Jawapan tengok kepada arahan soalan. Bila nyatakan, kena ingat. Nyatakan, pelajar tak perlu kepada huraian. Hanya sebut sahaja. Macam tu. Jadi memudahkan kepada pelajar, memudahkan kepada guru untuk menanda, dan pelajar pun dah makan penuh Syafiqah. Jadi insya-Allah Quran Sunnah itu subjek yang mudah untuk kita skor. Bila kita tahu cara dan kaedah untuk kita menjawab setiap kali ujian ataupun peperiksaan. Baik Ustaz, kalau contoh kan Ustaz, kalau contoh ditanyakan, berikan pengertian untuk ayat Makkiyah dan Madaniyah. Dia tak kata pun secara tepat. Jadi kita boleh pilih antara tiga-tiga ke ataupun salah satu sahaja? Tepat sekali. Sebab ada 3 maksud. Baik. Masa, golongan sasaran dan juga tempat. Jadi soalan itu open. Mana-mana Syafiqah murid jawab berdasarkan masa ke, tempat ke ataupun golongan sasaran itu tetap diterima, dapat 2/2 markah. Jadi sebenarnya mudah. Tetapi kalau spesifik ditanya, nyatakan pengertian Madaniyah berdasarkan golongan sasaran, maka jawapan kita mesti kepada itu saja. Jadi fahamkan soalan betul-betul supaya nampak jawapannya apa kat situ dan jangan terkeliru. Sebab kita ada 3 maksud kan. Jadi jangan soalannya berkaitan tempat.
Makiyah tapi juga Madaniyah. Jadi kat situ kena berhati-hati. Tapi jelaslah masa yang paling tepat, tengok kepada soalan, nak mana kita jawab ikut kepada arah soalan. Baik, itu dia penjelasan daripada guru kita berkenaan dengan pengertian ayat Makiyah dan juga Madaniyah. Ada 3 topik lah Ustaz ataupun 3 tajuk di situ ataupun 3 pengertian. Kumpulan sasaran, masa dan tempat. Banyak lagi kita nak belajar, tapi sebelum tu jom kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Bersama sekali lagi dalam Didik TV KPM dalam slot menengah atas pada hari ini, kita belajar mengenai pengertian ataupun kita belajar tentang ayat Makiyah dan juga Madaniyah dalam pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah, Ulumul Quran. Jadi Ustaz, untuk segmen kali ini saya dengar kita nak belajar tentang perbezaan, ciri-ciri dan kepentingan ayat Makiyah dan Madaniyah. Mungkin Ustaz boleh mulakan. Persilakan. Terima kasih Syafiqah. Seterusnya murid di rumah sekalian, kita seterusnya akan mengkaji ciri-ciri ayat Makiyah dan Madaniyah. Tadi kita dah terangkan berkaitan pengertian, dah jelas masa yang paling tepat kan. Tetapi berdasarkan masa itu, apakah sebenarnya ciri-ciri ayat Makiyah dan Madaniyah? Okey, pertama sekali kita pergi kepada ciri-ciri ayat Makiyah, iaitu ayat yang turun di Mekah. Yang pertama sekali mengandungi lafaz ya ayyuhannas, iaitu bermaksud wahai manusia. Kenapa wahai manusia? Kerana bila Rasulullah di Mekah, Rasulullah baru mendapat ataupun Islam itu sendiri. Jadi dia mengajak para sahabat memeluk agama Islam, okey, dan juga orang sekitarnya memeluk agama Islam, dia kata wahai manusia. Sebab masa itu mula-mula dalam dakwah, mula-mula. Jadi kita wahai manusia, marilah kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, menggunakan lafaz ya ayyuhannas. Yang kedua, mengandungi ayat sajadah, iaitu sujud tilawah. Di dalam Al-Quran ada 15 tempat. Yang mana ayat sajadah ini, kalau kita baca Al-Quran, dekat barisan atas tu dia ada satu garisan dan tanda macam kubah kecil, ada 2 kan, iaitu ayat, nama dia ayat sajadah, untuk kita sujud kepada Allah Ta'ala ketika kita membaca ayat tersebut. Jadi itu tanda-tanda ayat tersebut ayat Makiyah. Ada 15 tempat di dalam Al-Quran lah. Okey. Kemudian yang ketiga, mengandungi lafaz kala, disebut sebanyak 33 kali dalam 15 surah yang terakhir dalam Al-Quran. Kala ni maksudnya jangan ataupun tidak. Okey, jadi bila kita baca Quran ada perkataan kala, okey, bala, itu menunjukkan surah Makiyah, yang mana isi dia mengajak manusia ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanda dia ya ayyuhannas, kemudian ada sajadah tadi tu, dan juga ada perkataan kala. Itu 3 poin yang pertama. Boleh ingat Syafiqah? Boleh, murid-murid ingat tak? Ya, 3 perkara jangan tu. lupa nanti kalau keluar periksa tu kena ingat tu. Ya ayyuhannas, ada ayat sajadah dan juga ada perkataan kala. Okey. Seterusnya yang keempat, mengandungi ayat yang bermula dengan huruf al-muqatta'ah ataupun al-hijaiyah, seperti alif lam mim, alif lam ra, ha mim, nun, qaf. Itu merupakan petanda. Itu ayat Makiyah. Tetapi kan dalam Quran tak tahu maksud dia apa kan. Itu milik Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Yang penting bila tanda ada huruf al-muqatta'ah itu merupakan surah-surah Makiyah. Okey. Seterusnya yang kelima, menceritakan kisah Nabi Adam dan Iblis. Okey, maksud dia bila ada dalam ayat tersebut surah berkaitan dengan cerita berkaitan Nabi Adam, automatik kita kata berkaitan dengan ayat Makiyah. Berkaitan Iblis yang mana menggoda Nabi Adam untuk turun ke dunia dan sebagainya kan, itu merupakan ayat Makiyah. Okey, dan juga yang keenam, menceritakan tentang kisah para nabi dan umat terdahulu. Dalam Quran ada banyak surah yang menceritakan tentang umat terdahulu sebagai pengajaran kepada kita. Okey, Nabi Nuh ada, Nabi Lut ada, dan Nabi Musa, dan macam-macam. Tujuannya untuk mengajak kita semua manusia jangan seperti kaum terdahulu yang engkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Allah Taala berikan musibah
memberikan balasan buruk, azab dan sebagainya kepada mereka. Kalau Syafiqah ada rezeki yang lebih nanti, murid yang ada rezeki yang lebih nanti, bila pergi umrah, mungkin transit dekat Timur Tengah dan sebagainya kan, ziarahlah kat Jordan, dekat Mesir dan sebagainya untuk kita melihat secara depan-depan. Itulah dia azab-azab Allah Ta'ala yang diberikan kepada mereka, pengajaran kepada kita semua pada hari ini. Jadi itu merupakan ciri-ciri ayat Makkiyah, ada 6. Setakat ni boleh faham Syafiq? Ada pertanyaan nak tanya apa? Nak tanya tak? Okay. Tak ada. Maksudnya Ustaz, kalau contoh dalam surah Al-Baqarah itu sendiri ada diturunkan mengenai dengan ayat yang berkaitan dengan iblis dan juga Nabi Adam. Jadi nak kata surah Al-Baqarah itu ada dalam ayat-ayatnya ayat Makkiyah lah. Kiranya. Maknanya secara asasnya ialah kalau berkaitan Nabi Adam dan Iblis dalam cerita itu ialah surah Makkiyah. Okey. Tapi kita tengok juga kadang-kadang ada part sahaja tapi bukan surah Makkiyah. Ada juga. Jadi kita kena mendalami satu persatu, kita kena baca buku betul-betul dan sebagainya. Cuma sebagaimana saya sebutkan tadi, nak mudah ingat nama-nama surah-surah Makkiyah itu dimulakan dengan nama-nama Nabi. Baik. Kalau misalnya surah yang panjang-panjang, contohnya Ali Imran, Al-Baqarah tadi itu kan, berkaitan ayat Madaniyah. Jadi itu asas yang paling mudah. Supaya kita ingat untuk ciri ayat Makkiyah tersebut. Seterusnya kita pergi kepada ayat Madaniyah. Apakah ciri dia? Yang pertama, suku kata dan ayatnya lebih panjang dalam menjelaskan syariat. Maksud dia apa? Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran sebagainya kan dipanjang surah dia kan. Kenapa? Sebab bila kita nak menceritakan, nak menerangkan satu perkara, dia mesti memerlukan satu kefahaman ayat yang jelas dan panjang supaya kita faham. Kan? Maksud bila kita terangkan dengan jelas sebabnya, kenapa dan sebagainya, kita faham kenapa kita kena solat, kenapa kita kena zakat dan sebagainya. Sebab apa? Diterangkan dengan detail perintah tersebut. Jadi dekat yang pertama ayat Madaniyah ni, dia mesti panjang ayatnya. Kerana apa? Untuk menceritakan satu perkara itu, perintah Allah Ta'ala itu diperlukan penjelasan yang panjang dan detail. Yang kedua, semua hujah dan dalil mengenai hakikat Islam dibincangkan dengan mendalam. Berkaitan solat, berkaitan zakat, berkaitan haji, berkaitan perintah, segala perintah Allah itu diceritakan, diberikan dalil, hujah dan sebagainya dengan jelas. Sebab itu bila jelas, dia memerlukan kepada kupasan-kupasan yang panjang supaya difahami dengan baik dan kita sebagai umat Islam dapat melaksanakan perintah itu dengan jelas, dengan terang dan nyata. Jadi bila kita nak buat itu, kita yakin dengan segala perintah Allah SWT dan tanpa ragu-ragu lagi kita melaksanakan perintah dia. Yang ketiga, seruan terhadap ahli kitab agar menerima Islam. Ahli kitab, ada 3 agama yang mendapat kitab daripada Allah Ta'ala, iaitu pertama agama Kristian, kemudian Yahudi, kemudian agama Islam. Semua itu nama dia ahli kitab. Yang mana kalau dalam itu menceritakan tentang 3 kaum ini yang mendapat kitab ini, nama ahli kitab ni, maka inilah ayat Madaniyah. Sebab apa? Dalam Kristian, dalam Yahudi, semua itu memang ada berkaitan Islam. Sebab ajaran mereka sepatutnya sama dengan ajaran kita, yang mana seiring dan senada. Sebab itulah namanya ahli kitab. Seterusnya, yang keempat, menerangkan tentang keizinan berperang dan peraturannya serta hukum berjihad. Jadi dalam ayat Madaniyah panjang ni, boleh kita berperang, berjihad dengan cara macam mana? Apa syaratnya? Tak boleh bunuh orang sesuka hati, tak boleh patahkan pokok dan sebagainya, bunuh binatang tak boleh. Itu di antara syarat yang perlu diterangkan, sebab itu dia panjang. Yang kelima, menceritakan kisah dan perilaku buruk orang munafik. Juga maksud dia, orang kata musuh dan selimut kan Syafiqah, macam baik tapi rupa-rupanya belakang kita dia tikam belakang dan sebagainya. Itu orang-orang munafik yang perlu berhati-hati, yang perlu diterangkan oleh Allah Ta'ala kepada kita supaya kita mengelakkan, berhati-hati daripada orang-orang yang munafik ini. Seterusnya yang keenam, menjelaskan tentang ibadat, seperti solat, zakat, puasa, muamalat, perniagaan. Macam sekarang kan, perbankan, saham apa semua, dalam muamalat itu ada. Adanya hudud, hukum-hukum, mencuri macam mana, membunuh macam mana kan. Keluarga, maksud dia dari segi hubungan antara mak dengan ayah, dengan saudara dan sebagainya, bagaimana menguruskan keluarga, menguruskan rumah tangga, siapa nak bekerja, siapa jaga rumah dan sebagainya. Warisan, dalam pewarisan Islam ada waris 1/3, 1/2 siapa. Jadi diterangkan dengan itu dalam surah-surah ayat Madaniyah.
juga jihad dan lain-lainnya lah. Maksudnya penting, benda tu penting kepada kita. Kenapa? Menerangkan syarat itu dengan lebih mendalam, dengan jelas dan sebagainya. Jadi kita dapat memahamilah, kalau ayat itu panjang, nama dia ayat Madaniyah, menceritakan tentang syarat Islam dan sebagainya dengan jelas kepada kita. Jadi kita sebagai umat Islam dapat melaksanakan dengan yang terbaik. Okey, boleh faham? Boleh nampak tak Syafiqah dan murid sekalian? Saya nampak apa yang kelebihan kepada ayat Madaniyah ni, bukan kelebihan lah, tapi Ya. dia punya ciri-ciri tu lebih panjang, Ya. lebih jelas lagi. Sebab bila kita nak faham tu perlu kepada pertanyaan, kan, kenapa jadi macam ni, kenapa tak boleh macam, jadi perlukan penjelasan yang jelas. Baik. Okey, taib. Seterusnya, kepentingan mempelajari ayat Makkiyah Madaniyah. Bila kita dah tahu maksud, kan, dah tahu ciri dia, apa kepentingan kepada kita sebenarnya? Yang pertama, membezakan ayat yang nasah dan ayat yang mansuh. Okey, nasah ni ialah ayat yang menggantikan. Okey, murid sekalian dan juga Syafiqah, masuk ayat yang kena buang. Dalam Quran ada hukum yang dah tak digunakan lagi. Ada hukum yang kita baca tapi tak dilaksanakan lagi, ya. Jadi kita kena tengok kat situ, apakah hukum yang terkini yang boleh kita buat ataupun tak boleh. Jadi dalam nasah mansuh tu kita tahu. Okey, seterusnya mengetahui sejarah hidup Rasulullah SAW dengan terperinci, sebab Quran turun itu seiring dengan hidup Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, gaya bahasa yang digunakan dapat dipertingkatkan dalam kegiatan dakwah, kan. Macam kita nak memanggil orang, kan, kita sebut wahai manusia, itu umum. Tapi kalau kita wahai Muhammad, apa khabar, dia lain. Wahai Ali, apa khabar, lain. Jadi cara itu sebenarnya satu usul dalam berdakwah. Jadi bila kita panggil nama penuh orang, kita rasa lebih dihormati. Lebih dihormati. Mana kalau kita panggil hai sekejap, lain, kan. Jadi kita kena panggil dengan nama yang penuh supaya rasa dihormati. Jadi itu di antara kepentingan lah. Bila kita belajar ayat Makkiyah Madaniyah, kita tahu hukum yang baru, hukum yang lama. Okey, kita kena amalkan hukum yang baru dan sebagainya. Okey, seterusnya kita tengok kepada contoh soalan yang mana boleh digunakan ataupun pelajar boleh dapat tahulah apa yang akan keluar dalam soalan kalau misalnya tajuk ni keluar sebagainya, kan. Contoh dia Syafiqah, nyatakan 2 ciri ayat Madaniyah. Tadi kan panjang, kan? Ya, betul. Tapi dalam tu ada banyak tadi tu, kan? Okey, nyatakan 2 ciri ayat Madaniyah, 2 markah. Maksud bila nyatakan, 1 isi 1 markah. Maksudnya kita dan murid sekalian kena jawab 2 isi sahaja. Tak perlu kepada huraian. Okey, faham? Okey, kita tengok contoh jawapannya Syafiqah. Contoh, Ustaz kata tadi apa? Mesti ada isi soalan. 2 ciri ayat Madaniyah ialah, yang pertama, menjelaskan tentang ibadat, muamalat dan hudud. 1 markah dekat situ. Yang kedua, menerangkan tentang keizinan berperang dan hukum berjihad. 1 markah juga. Jadi bila nyatakan 2 markah, dia nak 2, 1 isi 1 markah sahaja. Tidak perlu kepada huraian. Yang murid-murid kena ingat ialah ingat balik fakta, kemudian keluarkan balik. Sebab itu bila kita belajar di dalam kelas, okey, setiap pointer itu kita kena hafal 2 isi, 2 isi, 2 isi yang paling mudah. Ayat Makkiyah 2 isi kita ingat. Okey, ayat Madaniyah 2 juga isi yang paling mudah. Sebab dalam periksa dia akan tanya, nyatakan 2, jelaskan 2, kan. Jarang jelaskan 4 sebab markah dia cuma 4 kalau banyak pun. Tak ada markah 8 dalam periksa Syafiqah. Jadi dia kena hafal 2 isi sahaja. Jadi itu cara untuk memudahkan murid-murid sekalian untuk jawab periksa dengan baik. Yang penting 2 tu mesti murid-murid ingat. Macam tu. Maknanya Ustaz, kalau contoh dalam peperiksaan ni, ada tak soalan yang macam digabungkan terus? Contoh, nyatakan 2 ciri ayat Madaniyah. Tapi sekarang digabungkan, nyatakan 2 ciri untuk ayat Makkiyah dan juga ayat Madaniyah. Biasa tak ada. Kerana 2 ciri itu sangat berbeza. Melainkan dia tanya Perbezaan. perbezaan. Jelaskan 2 perbezaan ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. So kita datangkan 2 ciri tadi tu, ayat Makkiyah, lawannya 2 ciri ayat Madaniyah. Sebab itu saya kata hafal 2 saja, kan. Sama ada hafal untuk perbezaan itu ataupun keluar 1 untuk Makkiyah, 1 untuk Madaniyah. Jadi dah menepati. Kalau Syafiqah macam tu akan dapat 4/4. Sebab apa? Tetap itulah jawapan dia. Jadi itulah kaedah kita belajar. Baik, itu dia berkenaan dengan ciri-ciri, kepentingan dan juga antara soalan yang akan ditanyakan dalam peperiksaan nanti. Berkenaan dengan ayat Makkiyah dan juga ayat Madaniyah. Jadi sekarang ni kita nak berikan ruang dan peluang untuk adik-adik berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM.
program Didik TV KPM dalam slot menengah atas. Pada hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah dengan topik khusus ayat Makkiyah dan juga Madaniyah, Ulumul Quran. Jadi Ustaz, banyak yang kita belajar ni. Tapi untuk segmen kali ini, apa yang kita nak belajar? Dipersilakan. Okey, terima kasih Syafiqah. Murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seterusnya kita akan mengkaji tentang apakah usaha kita dan tindakan kita untuk menggunakan ayat Makkiyah dan Madaniyah ini sebagai panduan untuk kita memahami Al-Quran. Maksudnya bila kita baca Al-Quran, kita nampak ada perkataan kala, ada ya ayyuhallazina amanu kan. Apa yang boleh kita gunakan untuk tindakan kita untuk memahami Al-Quran tersebut? Yang pertama, kita perlu membaca buku ilmiah dan mentadabbur ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Maksudnya macam mana? Kita kan sekarang banyak kan buku-buku di luar sana yang dijual dan sebagainya kan. Kita dalam mencari buku-buku yang boleh memberikan motivasi kepada kita untuk membaca ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Mungkin tajuk ni ialah tafsiran ayat Makkiyah, kelebihan ayat Madaniyah. Jadi kita kena beli buku macam itu supaya kita dapat memahami dengan lebih mendalam lah tentang tajuk tersebut, tentang kupasan tersebut untuk kita mengamalkan dalam kehidupan kita setiap hari. Okey, so banyakkan membaca buku-buku ilmiah berkaitan ayat Makkiyah, ayat Madaniyah, ataupun kita beli buku berkaitan ulum Al-Quran dan sebagainya. Okey, nombor 2, mengkaji gaya bahasa ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Yang bagaimana Ustaz terangkan tadi, ayat Makkiyah dia panggil secara umum wahai manusia, tetapi ayat Madaniyah kita panggil gunakan nama spesifik wahai orang-orang yang beriman. Kita panggil nama dengan lebih jelas lagi, lebih mendalam lagi supaya kita dapat menerangkan kepada mereka itu dengan lebih detail, dengan lebih mendalam, dengan lebih jelas supaya syariat Allah Ta'ala ini dapat diamalkan dengan lebih baik lagi. Jadi itu secara individu. Apa kita kena buat, Syafiqah? Baik. Okey, jadi banyakkan baca buku. Jangan banyak main game. Sekarang ni kita banyak main game. Tak boleh. Kena ingat anak tingkatan 5 kena fokus untuk belajar. Kita belajar awal supaya kita dapat hafal, mengingat fakta-fakta itu dengan lebih baik lagi. Kurangkan yang lara-lara tu, Syafiqah. Itu dia nasihat daripada guru kita. Kena ingat tu. Okey, yang kedua dari segi masyarakat, Syafiqah. Okey, pertama, apa yang masyarakat boleh laksanakan, boleh bantu untuk kita memahami tadi tu kan, ayat Makkiyah Madaniyah, iaitu mengadakan diskusi dan halaqah di masjid dan surau. Maksud dia, kita tahu setiap surau masjid ni ada program-program bulanan kan, program mungkin tahunan, program mingguan dan sebagainya kan. Jadi kita hendaklah pengurusi masjid ni, AJK Masjid kena ingat bahawa letakkanlah satu slot di situ berkaitan dengan ayat Quran, tafsir ayat Quran ataupun ilmu tafsir. Maksudnya nanti Ustaz akan mengajarlah berkaitan nuzul Quran, berkaitan ayat Makkiyah, ayat Madaniyah supaya masyarakat di sekitar ini maka lebih lagi memahami ayat Makkiyah, lebih memahami ayat Madaniyah dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi itu fungsi mungkin AJK Masjid lah di sekitar kita dan sebagainya. Kemudian nombor 2, menganjurkan program bedah buku berkaitan ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Contohlah kita ambil surah, contoh yang paling mudah, surah Al-Baqarah contohnya kan, ataupun surah Al-Ikhlas, ataupun surah Hud dan sebagainya kan, yang mana kita fokus satu surah untuk kita bedah daripada ayat pertama sampai akhir itu ceritanya berkaitan apa dan sebagainya supaya memberikan kefahaman jelas berkaitan kepada kita tentang surah tersebut. Jadi itu namanya bedah buku. Jadi surah lah mungkin ada 2-3 orang panel. Okey, panel pertama 1 hingga 10, panel kedua ayat 10 hingga contoh 11 hingga 20. Jadi benda itu akan menarik, kemudian memberikan ilmu kepada kita, memahami. Kadang-kadang kita baca je selalu kan, tapi bila ada program bedah buku tu kita lebih mendalam lagi. Jadi kita nampak apakah sebenarnya uslub, kaedah, bahasa digunakan oleh Rasulullah dalam berdakwah kepada umat dia dan sebagainya. Okey, itu yang kedua berkaitan masyarakat. Okey, yang ketiga berkaitan negara, iaitu mengadakan seminar di peringkat antarabangsa. Contohnya Malaysia, Indonesia, Brunei dan sebagainya kan, kita jemput ulama-ulama untuk kita mengadakan program, forum dan sebagainya berkaitan dengan ayat Makkiyah, ayat Madaniyah. Jadi benda itu satu program yang menarik, perbincangan satu Nusantara berkaitan ilmu yang memang bermanfaat kepada kita. Okey, ataupun nombor 2, menerbitkan risalah-risalah
Okey, pendek menolak golongan yang menolak berlakunya nasah dan masuk dalam Al-Quran. Jadi golongan-golongan yang seolah-olahnya macam tidak mengatakan bahawa Quran ini tidak betul, Quran ini ialah kata-kata daripada Nabi SAW dan sebagainya kan, maka dapat kita jawab di situ. Jadi akan disebarkan kepada masyarakat bahawa tahulah bahawa Quran ini daripada Allah Ta'ala kan. Kita kena pertahankan dia. Ini perintah Allah SWT, Rasulullah sebagai penyampai saja. Jadi benda itu bermanfaat kepada semua yang dapat risalah tersebut. Jadi itu di antara usaha-usaha yang kerajaan perlu buat untuk kita menjadikan ayat Makkiyah Madaniyah ini kita fahamlah apa peranannya, kenapa di dalam Quran dan sebagainya, di samping dapat kita menjadikannya bahan untuk kita berdakwah kepada orang lain. Okey, dakwah tu bukannya kepada yang bukan Islam saja, kepada kita hari ini pun yang Islam tu sendiri perlu untuk diperbaiki semua bahagian, muamalat, jenayah, ibadah dan sebagainya. Kadang-kadang kita rasa macam salah ni, caranya salah ni, kita kena terangkan satu persatu cara ibadah yang betul, solat dia, puasa dan sebagainya. Itu di antara usahalah yang boleh kita lakukan di peringkat individu, masyarakat kita dan negara kita. Ada 3 peringkat tersebut. Baik. Okey. Boleh Ustaz? Kita teruskan. Sebab tadi dah ada, semua orang dah tahu dah apa usaha yang perlu dibuat untuk individu, masyarakat dan peringkat negara itu sendiri. Tapi mulanya adalah dengan diri kita sendiri. Jadi mungkin sekarang Ustaz nak kongsikan tentang pengajaran ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Persilakan. Terima kasih Syafiqah. Okey. Untuk pengajaran kita dapat pada hari ini, pertama sekali, kita hendaklah memuliakan Al-Quran dengan membaca dan mengkaji isi dia. Jadi, setiap hari, jangan ada hari yang kita tak baca Quran. Paling kurang selepas kita solat, bukalah Quran, bacalah 2 muka surat, 4 muka surat. InsyaAllah hati kita akan tenang, hidup kita akan lebih terjaga, mendapat rahmat Allah SWT. Jadi kita seronok macam tu. Jadi kita kena sentiasa membaca Quran, insyaAllah. Kemudian kalau ada masa, baca tafsiran dia. Jadi satu persatulah yang kita baca tu, baca tafsiran dia. Okey, seterusnya yang kedua, seseorang Muslim mestilah membentuk diri dengan akidah yang sempurna. So bila kita membaca Al-Quran, memahami maksud dia, mengamalkan dalam kehidupan kita apa yang diperintah Allah Ta'ala, maka akidah kita sempurna seiring dengan segala perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jauh daripada syirik, okey, taat kepada perintah Allah Ta'ala, sentiasa mendapat rahmat. Sebab apa? Keberkatan kita membaca Quran itu menenangkan kepada kita. Ala bizikrillahi tatma'innal qulub kan. Jadi kita kena membaca Quran supaya kita lebih tenang. Hari ini kita hidup dalam keadaan suasana yang macam-macam perkara kita buat. Kadang kita resah, gelisah kan. Tetapi bila kita baca Quran, kita akan mendapat ketenangan. Okey. Yang ketiga, kita wajib mengambil iktibar daripada cerita-cerita yang terdapat dalam Al-Quran. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan semua kisah Al-Quran itu sebagai pengajaran kepada kita. Sebagai umat Islam, kita nak berlaku 2 kali sebagaimana kaum terdahulu. Hinggalah mereka diazabkan Allah Ta'ala kan. Jadi kita kena mengambil iktibar, menjaga diri kita, menjaga masyarakat kita, menjaga negara kita supaya selamat daripada musibah yang pernah diturunkan Allah kepada umat terdahulu. Itu di antara Syafiqah yang perlu kita fahami daripada tajuk kita ayat Makkiyah dan Madinah yang cukup menarik, cukup mendalam sebenarnya, tapi masa kita hanya ini saja sebagai mukadimah kepada ilmu ini. Usaha dapat diteruskanlah di rumah, dibaca, dikaji supaya dapat memantapkan akidah kita, diri kita untuk amalan kita setiap hari. Itu dia, pentingnya ada semua. Okey, jadi Ustaz, kita dah belajar ni, mungkin Ustaz nak uji minda. Uji minda, murid dan juga Syafiqah. Okey, tengok soalan dia. Okey, mari kita uji minda. Okey, soalan format KSSM ya Syafiqah dan murid-murid sekalian. Contoh soalan dia, terangkan 2 kepentingan mempelajari ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah dalam kehidupan kita. 4 markah. Bila 4 markah, dia mesti mendatangkan 2 fakta dan 2 huraian. Kita tengok, terangkan 2. Maksud dia 2 fakta, 2 huraian. 1 fakta, 1 markah, tambah dengan huraian 2 markah. Fakta yang kedua dan juga huraian dia 4 markah. Jadi dekat situ mesti ada 2 fakta. Jadi Ustaz nak tanya kepada Syafiqah, sebagaimana kita dah terangkan tadi, okey, apakah dia katanya? 2 kepentingan kita mempelajari Makkiyah dan ayat Madinah yang Syafiqah ingatlah. Okay, yang pertama, kepentingan yang pertama adalah dapat membezakan
antara ayat nasikh dan juga ayat yang mansuh. Ya, Kita yang nasikh pertama, dan mansuh. Ya. nasikh dan mansuh. Ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga daripada ayat Makkiyah dan Madaniyah ini dapat mempelajari tentang sejarah hidup Rasulullah SAW. Okey, tahniah. Alhamdulillah. Itu dah 2 markah. Tetapi tak ada huraian. Okey, dalam peperiksaan, huraian itu kita boleh reka sendiri. Tetapi huraian itu gunakan kabus. Apa dia kabus? Kerana, agar, bagi, untuk, supaya. Fakta dah ada, dah 2 markah. Tambah kabus tu dapat 4 markah. Okey, cuba tengok contoh jawapan yang saya berikan. Okey, pertama, Ustaz kata tadi mesti ada isi soalan Syafiqah. 2 kepentingan mempelajari ayat Makkiyah dan Madaniyah dalam kehidupan. Okey, titik 2. Yang pertama, dapat membezakan antara ayat nasikh dan ayat mansuh. 1 markah. Bagi, warna merah tu kan, bagi memahami hukum yang terkini dalam Islam. Jadi sebenarnya huraian itu Syafiqah, apa-apa huraian pun yang sesuai dapat markah. Yang penting fakta itu mesti tepat. Nasah mansuh dah ada, dapat 2 markah situ. Okey, jawapan yang kedua, mengetahui sejarah hidup Rasulullah SAW. Okey, satu markah kan? Kerana Al-Quran turun seiring dengan hidup Rasulullah SAW. Jadi huraian itu apa-apa yang logik tetap dapat markah. So 4/4 dekat situ. 4 markah. Maknanya yang paling penting kat situ kita kena tahu poin apa yang first tu kan. Yang kata yang dua awal tu kan. Dua tu. Lepas tu barulah kita boleh hurai. Betul. Saya yakin adik-adik kita pandai huraian ni. InsyaAllah boleh. Okey, InsyaAllah. seterusnya soalan kebat. Soalan kebat ni yang paling penting sebab kita memang akan ada soalan kebat pada setiap satu soalan besar subjek itu. Okey, soalan dia contohnya ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus solah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Al-Baqarah ayat 43. Yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Surah Baqarah 183. Soalan dia merujuk ayat di atas, berikan hujah anda. Hujah anda Syafiqah dan murid sekalian, hujah anda kesan daripada mentadabbur. Kesan kita baca, hafal, tahu maksud apa semua ayat tersebut dalam kehidupan kita. 6 markah. Okey, Syafiqah, bila kita baca ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusiyam tentang puasa kan, apa yang kita dapat? Kesan dia kepada kita tu apa? Kesan daripada ayat tersebut untuk diri kita, apa yang saya dapat adalah kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaiknya. Sebab itu perintah Allah. Kan? Kenapa? Sebab ayat tersebut apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu. Perintah kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Alaikumusiyam, untuk kita wajib berpuasa. Jadi alhamdulillah Syafiqah dah faham. Ustaz harap murid-murid kat rumah pun faham juga. Bila ayat Madaniyah itu berkaitan perintah Allah Ta'ala kepada kita untuk melaksanakan perintah dia. Jadi apa juga perintah? Solat ke, zakat ke, puasa, bergantung kepada soalan tersebut. Okey, kita tengok kepada jawapan lengkap yang perlu ada dalam jawapan kita Syafiqah dan murid sekalian. Okey, pertama fakta. Dapat melaksanakan perintah Allah Ta'ala dengan baik. Tadi tu kan Syafiqah tu puasa kan? Betul. Iaitu perintah Allah Ta'ala dengan baik. Betul, 1 markah untuk fakta. Yang kedua, huraian. Ustaz kata huraian gunakan apa tadi? Gunakan kabus. Iaitu kerana, digunakan kerana memahami fungsi ayat Madaniyah yang menerangkan tentang syariat tadi kan, puasa, zakat apa semua kan. Okey, apa kesan dia bila kita dah buat perintah Allah Ta'ala, faham ayat Madaniyah, apa kesan kepada kita? Setiap umat Islam dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena ingat, fakta ada, huraian gunakan kabus, mesti ada kesan dia. Itu kaedah yang paling mudah Syafiqah dan murid sekalian untuk jawab kebat. Okey, kemudian dalil mesti ada. Dalam Quran Sunnah, dalilnya boleh gunakan ayat Quran, maksud dia, hadis maksud dia, ataupun kata-kata hukama kan. Tetapi dekat sini kita tadi dah tengok perintah Allah Ta'ala tadi kan. Kalau Allah Ta'ala, kita ambil je daripada stimulus itu. Tadi tu soalan tu stimulus kan. Kita ambil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Okey. Huraian dalil, ayat Quran di atas menjelaskan umat Islam wajib melaksanakan ibadat puasa. So kesimpulannya apa? Umat Islam adalah sentiasa mentadabbur Al-Quran agar dapat memahami isi Al-Quran dan mengamalkan. Jadi ada kaitan. Fakta dengan itu ada kaitan. Jadi itulah yang Ustaz boleh gambarkan kepada anak sekalian berkaitan dengan kebat dan Quran Sunnah.
Faham Syafiqah? Faham, insyaAllah. Alhamdulillah. Adik-adik pun dekat rumah mesti kena faham, insyaAllah. Ya. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh berikan rumusan secara ringkas berkenaan dengan ayat Madaniyah dan juga ayat Makkiyah. Okey, terima kasih banyak Syafiqah. Murid sekalian, kita adalah mengamalkan, kita adalah mengkaji supaya kita jelas tentang segala isi Quran dengan cara memahami ayat Makkiyah dan Madaniyah. Jadi itu cara ringkasnya. Ustaz harapkan murid sekalian di rumah dapat terus mengulang kaji, membaca, bertanya guru-guru, bertanya sekeliling kita. Mungkin kakak-kakak kita, abang kita yang faham untuk mendalami dengan mendalam tentang ayat Makkiyah dan Madaniyah supaya berjaya dalam bidang ini dan juga dalam kehidupan kita setiap hari, dapat melaksanakan perintah Allah Taala dengan baik, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi Ustaz dah ada tanya soalan-soalan kat saya tadi. Ya. Jadi macam mana dengan prestasi keseluruhan saya sebagai murid Ustaz pada hari ini? Alhamdulillah, terbaik, A+. A+, insyaAllah. Murid-murid pun mesti kena A+, Ya. insyaAllah. Jadi Ustaz, kalau contoh murid-murid dekat luar sana nak cari sumber rujukan berkenaan dengan topik kita pada hari ini, macam mana Ustaz? Okey, boleh layari portal Delima Sumberku. Itu dia. Asasnya. Ya. Itu dia yang boleh adik-adik cari untuk cari sumber rujukan yang lebih berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Ya, Jadi betul. Ustaz, terima kasih banyak-banyak atas penjelasan dan perkongsian berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada semua murid-murid yang setia bersama kami hingga ke hujung siaran. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari dengan topik yang lebih menarik. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.